Belanja basikal ni macam mana dengan belanja-belanja yang lain? Dia terikut, gaji tak sebesar mana tapi dia upgrade basikal dia. Sedangkan benda-benda lain tertinggal, Ustaz. Kau mesti menangkan yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral pada malam ini. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit penuh dengan info, janji bermanfaat. Dan bersama dengan saya hari ini, tak lain tak bukan Cik Man. Ya, Datuk. Sihat? Apa khabar? Alhamdulillah, Cik Man. Okey, Cik Man. Makin nampak makin ramping, Cik Man. Allah, takkan Datuk seorang yang nak jadi hero Malaya. Oh, Cik Man ni mesti ada bersukan ke apa ni, betul tak? Ha? Ada buat sukan-sukan apa? Saya outdoor tak berapa sangat. Oh. Dia dalam lari kat dalam rumah je lah. Dalam rumah skipping lah. ke. Kadang-kadang orang kaitkan hobi dengan sukan sekarang kan. Hobi dengan sukan berbasikal, main motosikal, main kereta. Dia sebenarnya adalah satu benda untuk kesihatan juga, Ustaz. Betul? Dia hubungan dia macam hobi ni dia umum lah. Sukan tu khusus lah. Salah satu daripada hobi bersukan. Ada yang mengumpul stamp. Mana ada lagi stamp, Cik Man? Contoh, Datuk. Contoh. Lama dah, Cik Man. Tapi sekarang ni, Ustaz, kita tengok sekarang ni dah viral, Ustaz. Hari ni orang ada hobi yang mahal, Ustaz. Beli basikal yang mahal. Boleh ke, Ustaz, dalam kita hobi kita ni, kita berbelanja besar walaupun kadang-kadang kita tak mampu, Ustaz? Zaman Cik Man, zaman kita dulu basikal dalam berapa, Datuk? Datuk lagi lama lagi kan? Saya beli basikal RM15 je basikal. Zaman dulu kan ada bakul. Bila sebut tentang beli benda mahal, dia ada sinonim dengan satu perkataan membazir. Ada je telinga aku nak beli, suka hati akulah duit aku, kan? Tapi kita tengok apa definisi membazir. Sebab bila beli mahal-mahal ni, perkataan membazir tu memang tak boleh lupa. Tapi sebagai asasnya, penonton-penonton sekalian, Allah memang sebut dalam Quran, sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara syaitan. So, ayat ini merupakan sauh supaya kita berfikir 2-3 kali. Ukur baju di badan sendiri. Okey. Adakah bila kita beli mahal semata-mata kerana mahalnya itu kita saudara setan? Belum tentu. Kita tengok definisi Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i kata membazir itu membelanjakan harta bukan pada jalan kebenaran. Cik Man nak tanya penonton, beli basikal ni benar ke salah? Beli basikal. Maka beli basikal benda yang betul. Tak salah beli tak basikal. salah lah. So kita nak saya. Kan? Beli basikal benda yang betul. Imam Syafi'i kata bertitik tolakkan definisi membazir ialah membelanjakan harta dengan cara yang salah. Cuma tinggal lagi isunya bila kita dah tahu basikal yang kita beli tu basikal tu memang halal, kita kena relatekan juga dengan kehidupan kita seharian. Yang kau belanja basikal ni macam mana dengan belanja-belanja yang lain? Tapi kalau dia mampu tak ada masalah. Dia mampu, Ustaz, tidak ada masalah. Sekarang basikal harga 30, 40, 50, 80 ribu, Ustaz. Gaji dia tengok berapa lah tu kan. Tapi ada orang yang terikut, Ustaz. Dia terikut, gaji tak sebesar mana tapi dia upgrade basikal dia. Sedangkan benda-benda lain tertinggal, Ustaz. Patutnya duit tu didahulukan benda lain kat dalam rumah. Patutnya pakaian anak contohnya, apa saja keperluan rumah. Tapi dia dulukan basikal sebab dah ekstrim ni, dah tak sup nak berhobi dengan basikal. Okey. Bila macam tu kan, Datuk kan, asal hukum beli basikal ni halal. Tetapi bila kau sanggup berbelanja besar untuk satu benda yang tak wajib pun, sampai duit untuk beli basikal tu menyebabkan kau abai untuk bagi nafkah. Dan nafkah itu adalah wajib. Bila bertembung benda yang wajib dengan sekadar minat, kau mesti menangkan yang wajib. Kita tak kata beli basikal mahal salah. Tapi disebabkan perangai kau tak reti mengurus minat. Kau beli basikal mahal sampai kau mengabaikan. So yang haram bukan beli basikal. Yang haram kerana abaikan tanggungjawab. So kalau kau rasa tanggungjawab kau terabai sebab beli basikal, kau kurangkan bajet beli basikal. Tunggulah nanti bajet tinggi. Itu tapi nanti kalau aku ada duit, aku belilah barang-barang tu. Tak, betul. Maksudnya kalau sekarang ni saya beli basikal. Saya kemampuan saya nak beli basikal RM5,000. Saya sanggup berhutang pun tak apa. Nanti kalau saya ada duit lebih, saya barulah saya dulukan keperluan rumah. Tak boleh macam tu? Tak boleh, tak boleh, Datuk. Maknanya, tak apalah, aku nak layan minat aku dulu. Engkau bini dah dekat rumah tu, kau duduk jalan dia. Tak boleh, sebab prioriti. Islam utamakan prioriti. Sebab basikal benda yang tak perasaan, kita patut utamakan. Pertama, bini dan anak-anak ahli keluarga tu dalam makhluk berperasaan lagi mulia daripada basikal. Yang kedua, soal tanggungjawab. Lepas tu ada seorang lelaki tanya, "Ya Rasulullah, kalau ada duit belanja pada siapa ni? Engkau bagi nafkah untuk diri engkau dulu. Kau makan
makan dulu, nak bagi sihat. Lepas dia makan sihat tu, dia nak tanggung orang lain. Kalau ada baki, bagi pada ahli keluarga kau, isteri dan anak-anak. Kalau ada baki lagi, pada kerabat kau, mak bapak, adik-beradik, kan? Dan kalau ada baki tu pandai kau lah, kau lagi tahu. Ada yang terikut Ustaz. Contohnya lah, Ustaz pakai basikal. Ustaz punya basikal, aksesori semua cantik. Jadi saya pun basikal saya jenis macam ni. Saya tengok Ustaz ni, alamak, aku nak sama taraf lah. Aku beli pula aksesoris ni. Tambah. Padahal basikal tu nak kayuh je Ustaz. Cik Man ambil poin yang Datuk kata nak kayuh. Contoh Datuk. Apa benda yang kau nak dengan basikal ni sebenarnya? Aktiviti utama basikal, mengayuh. Jadi kalau kau beli yang murah pun, sebab sementara duit kau tak cukup. Bukan kita halang dia beli yang mahal. Jangan kerana aktiviti yang mengayuh yang ada pada basikal murah tu, yang kau boleh beli, sampai mengorbankan kewajipan yang lain. Itu isu dia. Okay, dari segi etika pakaian sekarang, Ustaz kan, baik lelaki baik perempuan Ustaz kan, takkan pakai basikal nak pakai baju kurung Ustaz. Bawa basikal pakai baju kurung, pakai ni tak kenalah pakai yang fit tu Ustaz. Boleh ke Ustaznya tu? Okey, kita bagi tahu perempuan lelaki boleh pakai pakaian basikal yang ketat macam mana pun tak ada masalah. Tapi pastinya dia kadang orang ambil ujung pangkal lesap. Ambil pangkal ujung lesap kan, dia pergi cut kan. Boleh, tak ada masalah. Tetapi kena tahu kewajipan masing-masing memelihara aurat daripada pandangan mata ajnabi. Contohlah Datuk, ni tak masuk akal lah. Dalam satu taman tu, memang taman tu untuk perempuan. Okey, ni taman untuk perempuan, lelaki jangan masuk. Contohlah kan, perempuan aja. So sesama dia orang je lah. Dekat track pakai semua lah ketat macam mana pun. Tak ada masalah sebab perempuan dia open lah dengan perempuan. Dia nak free hair ke. Tapi taman tu betul untuk perempuan. Siap mana ada cari tempat tu contoh dah Datuk. Siap ada tutup. Daerah tu tutup lagi. Macam ni kan. Ni contoh kan. Tak logik. Kita nak bagi tahu. Kan Cik Man tu kata kan semua haram. Tak apa, Cik Man kita kata boleh. Boleh, tapi syarat jangan lupa. Kan itu je. Contoh paling senang, kau nak mengayuh di rumah lah Datuk, yang beli treadmill yang gym punya apa tu kan. Aku kayuh depan suami buat kan. Nak menggelitir-menggelitir depan suami. So itu keindahan Islam itu tidak mengharamkan pada benda keduniaan. Tetapi bila Islam dah bagi ruang luas, kau orang bagi betis. Bagi betis tak apa. Kau fikirlah. Tapi sebenarnya Ustaz, ada cara dia Ustaz, pandangan saya lah kan. Kita boleh pakai seluar ketat baik lelaki baik perempuan, tapi kat luar tu pakailah seluar yang longgar tu. Okey, secara umumnya Cik Man tak naklah nak definisikan ataupun nak kata komen sini. Yang penting berpakaian selesa dan di samping dapat menutup aurat. Itu je. Semaksima mungkin. Hobi ni dia hanya sekadar boleh-boleh sahaja ke peringkat halal. Kita belajar daripada kecil apa ni tuan-tuan perempuan sekalian, ada wajib, ada 5 hukum taklifi. Cakap dengan saya Ustaz. Wajib, haram, harus, sunat, makruh. Jadi hobi basikal ni dia pada harus sahaja. So janganlah disebabkan benda yang harus sampai kita hapuskan ataupun mengganggu yang nombor 1 wajib ni. Dan ada juga Ustaz, bukan kata basikal je Ustaz. Ada orang dia suka kumpul ni Ustaz. Tadi Ustaz kumpul stamp kan? Dia ingat balik, dia mungkin balik. Dia kumpul kasut Ustaz. Kasut. Kaki dia ada 2 je Ustaz. Kasut dia ada 100 pasang Ustaz. Macam apa? Yang bina apa tu? Lipan apa nama tu? Kalau lipan tak apalah, dia ada ulat gonggok, ada banyak kaki kan. Ini kaki ada 2. Tapi kasut dia banyak. Dan kasut dia bukan murah. Ini jadi satu hobi mengumpul kasut. Macam tu tak kira macam mana. Tapi hobi Ustaz. Yalah, saya mampu. Dia tak ada masalah lah. Cuma kalau misal kata gaji dia sebulan 3 juta lah contohnya kan. Saya 4 juta. Sebulan 3 juta lah contohnya. Dia beli kasut 20k, 40k tu memang pakai baju, memang mengukur baju di badan sendiri. Cuma satu benda yang kita kena jaga, hatilah. Sebab takut nanti sekarang bila terlalu banyak benda beli, asalnya tak apa. Cuma kadang-kadang biasalah jiwa kita kadang-kadang akan terdidik, tak cukup ni, tak cukup. Kat situ nanti akan timbul penyakit hati pula. So kena jaga-jaga daripada situ. Tak ada masalah kalau kita meminati sesuatu hobi, apa saja mengumpul barangan-barangan, tetapi apakah barangan yang kita kumpul ataupun hobi yang kita suka itu bertepatan dengan ekonomi kita atau tidak. Kalau kita menggunakan hobi itu dan akan memudaratkan kita pada kemudian hari, itu kita kena fikirkan sendiri sama ada elok untuk diri kita, elok untuk keluarga kita, masyarakat kita ataupun ekonomi, dan akhirnya mungkin disebabkan hobi yang tidak ukur baju di badan sendiri akan menimbulkan perbalahan. Inilah yang kita takutkan. Itulah yang kita sembangkan dalam Sembang Viral hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau tak pasti, jangan kongsi, jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam.
yang menonton sembang viral di TV9. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Bye.